Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhiril ayah. Wa sallallahu wasallamuhu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Alhamdulillah, pada moderator yang dikasihi, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Farida. Seterusnya semua anggota-anggota yang alhamdulillah berkemampuan untuk berada bersama-sama di Maya pada tengah hari ini, kita akan membicarakan tajuk Ramadan. Ramadan ini sekadar mencari pahala sahajakah ataupun setakat mana ianya? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada disebut ayat 183 yang dibaca tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Maksudnya, wahai orang yang beriman. Kalau nak puasa ni kena beriman dulu. Kalau tak beriman, susahlah. Contoh, kalau orang tak sembahyang, tiba-tiba dia nak berpuasa. Amat sukar untuk nak diletakkan pahala. Sebab sembahyang tiang agama. Bila tiang tak ada, kalau dapat pahala puasa, dia nak sangkut di mana? Ini dia masalah. Ya, kita cari falsafah di dalam ayat Quran dan juga tafsiran berkenaan dengan Ramadan. Jadi, ya allazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, difardukan kepada anda berpuasa. Puasa ni artinya pada peringkat awal jangan makan tengah hari. Mengikut cara Islam, mengikut syariat dia. Itu dia sebut puasa. Ada lagi benda lagi yang kita akan sebut kemudian. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang pernah diperdukan kepada umat-umat yang terdahulu, semoga anda memperoleh rasa takwa yang tinggi. Siapa umat-umat yang dahulu yang diwajibkan puasa? Ramai orang tak berapa tahu, ramai orang tak mengkaji. Kita tengok Nabi Yunus di dalam perut ikan nun. Hampir-hampir 2 bulan tak makan, tak berzikir saja. Berzikir dalam perut ikan nun. Hingga sampai ikan nun ni meluahkan balik Nabi Yunus ni ke tepi pantai. Dan dia pun terlalu lapar, dia merangkak pergi ke satu kawasan lapang tu. Dia tengok nampak satu pokok, pokok yang sangat besar lah, menjala di tepi pantai. Pokok labu. Dia tengok buah labu cukup besar. Bayangkan dia tak makan selama hampir 60 hari. Banyak riwayat lah, tapi yang jelas kata Ibnu Katsir 60 hari tak makan. Cuma dia berzikir saja. Tak makan, berzikir. Kita sekarang ni, adakah kita berpuasa campur dengan zikir juga? Kalau kita malas juga nak zikir, maka disyariatkan kepada kita untuk sembahyang tarawih. Dalam tarawih itu memang banyak membaca Al-Quran. Kita berzikirlah tu. Jadi itu madrasah Ramadan yang diberi kepada Allah. Oleh Allah kepada kita, dan harapan Allah kepada kita, la'allakum tattaqun. Semoga kita memperoleh ketakwaan. Macam mana nak letak takwa tu? Di sini saya nak menjelaskan sikit. Bila kita berpuasa, artinya kita ketingkatan takwa kita naik. Iman kita sangat menebal. Sebab pertama kita tak makan. Bila kita tak makan sesuatu tengah hari, kita akan rasa lapar. Daripada kelaparan itu akan mengingatkan kita mengenai tanggungjawab kita yang sebenarnya. Dan tentulah nak sampai puasa itu dari segi al-muttaqin, dari segi orang beriman, yang kita bermula daripada keimanan. Keimanan. Iman kita tahulah kena ikut cara Islam yang syumul, yang lengkap. Islam yang lengkap bermula daripada memahami tentang rukun Islam itu 5 perkara. Nombor 1, mengucap 2 kalimah syahadat. Kita berikrar kepada Allah SWT dengan ucapan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Di sini saya ingin menarik perhatian sedikitlah. Kita ni masih lagi berada dalam suasana budaya lama. Budaya lama dari segi terjemahan apa yang kita lakukan dalam ibadat banyak bergantung kepada pendapat lama. Bukan tak boleh pakai pendapat lama ni, tapi tidak lengkap, tidak tepat. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi dengan diriku bahawa tiada Tuhan lain di semua melainkan Allah, dan aku bersaksi dengan pengakuan diriku bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Ramai orang mengajar terjemahan dia, aku naik saksi, aku naik saksi. Sebenarnya dari segi pahaman biasa, naik itu apa perbuatan kita naik itu? Naik itu panjat ke, melangkah ke, itu panggil naik. Melangkah tinggi dipanggil naik. Tapi saksi ini bukan kita panjat macam itu. Sebenarnya asyhadu tu bukan aku naik. Ini kita kena, bukan apalah, perbetulkanlah yang kebiasaan tu. Perbetulkan. Kalau biasa tu macam itu. Sama dengan niat juga. Niat nawaitu sawma ghadin an adi fardhi syahr Ramadan fi hadhihi sanah fardhan alayya lillahi ta'ala. Ya Allah, aku berniat melakukan puasa esok hari. Tapi kita selalu kata, ya Allah ya Tuhanku, aku naik, aku sahaja aku melaksanakan ibadat puasa esok hari dalam bulan Ramadan, fardukan Allah Ta'ala. Sahaja aku. Semayang aku usolli fardul maghribi, sahaja aku. Mengapa saja-saja? Sahaja tu saja aja, dia tidak lengkap. Sebenarnya zaman dulu panggil sengaja. Sengaja memang aku nak buat. Jadi niat tu kita nak buat, bukan saja-saja. Maaflah, saya terpaksa kena letakkan benda ini kerana kita bergolongan dengan kebiasaan menyebabkan kita tak rasa takut. Ini kita paling takut sekali. Jadi itu yang kita nak perhati tengok balik. Alhamdulillah. Jadi kita ambil balik. Mula dengan mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi dengan diriku bahawa tiada Tuhan lain di semua melainkan Allah, dan aku bersaksi dengan diriku bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Aku mengaku sendiri. Bila kita sebut tiada Tuhan lain di semua melainkan Allah, ada satu benda yang kita nak tanya balik dalam diri kita. Mengapa aku mesti tak makan sedangkan aku ada mulut, ada rasa, ada keinginan. Apa sebab aku tak boleh makan waktu dalam bulan puasa? Maka kita kena tanya balik. Puasa kerana apa? Puasa kerana apa? Adakah kerana kita puasa kerana ini rukun Islam? Kalau kita kata puasa itu mengikut apa yang kita niat tadi, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan fi hadhihi sanah fardun alayya lillahi ta'ala. Aku nak melaksanakan puasa besok hari dalam bulan Ramadan yang wajib dalam diri aku pada tahun ini kerana Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Jadi apa arahan Allah kita patuh, itulah dia masuk di dalam perkara al-muttaqin. Kalau apa yang Allah perintah kita tak ikut, kita tak jadi muttaqin. Bila kita ikut perintah Allah, buat apa yang disuruh, lalu kita meninggalkan apa yang ditegah, itulah dia al-muttaqin. Bila kita ada dalam muttaqin, kita berada dalam redha Allah. Jadi Ramadan ini ialah madrasah untuk kita memperolehi redha Allah. Dalam Al-Quran dia ada sebut, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka redha kepada Allah. Allah suruh kita buat redha kepada Allah. Allah redha kepada kita. Radhiyallahu anhum. Allah redha kepada kita. Dia redha, dia suruh kita hidup, kita makan benda yang halal apa semua. Warudu'an, dan kita pun semua radu'an, artinya semua mereka yang beriman ini redha balik kepada Allah. Ini sama-sama redha biredha. Bila sama-sama biredha, dzalika liman khasyiya rabbah, inilah orang yang takut kepada Allah, baru sampai takwa. Orang yang takut kepada Allah. Sebab kalau kita lihat umur kita ni lah, kita lihat umur kita ya. Umur kita nanti penghujung akan mati. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan penuh keimanan, dengan memperoleh redha Allah, Allah jamin redha Allah tu macam mana. Sebab itu kita kena sembahyang. Sebab sembahyang tu abdan izza solat. Dalam Al-Quran sebut. Abdan izza solat. Hamba jika sembahyang. Tak sembahyang, tak ada hamba. Sebab itu dalam puasa,
kita amat duka cita apabila ada orang Melayu berlakon mengiklankan judi dalam takkan tak beriman langsung. Judi benda yang paling ditegah. Lepas itu pula ikut kehendak orang kafir kerana nak dapat sedikit imbuhan duit, kita sanggup mengiklankan judi dengan kehebatan yang ada pada kita. Seperti kita boleh berlakon, kita ada mempunyai kita panggil daya penarik untuk penonton. Jadi dengan diupah oleh orang-orang kafir saja, kita pun terlibat di dalam mengiklankan benda-benda yang terlarang. Artinya kita sangat tidak bertakwa. Kalau kita bertakwa, kita kena dapat redha Allah. Bila dapat redha Allah, menjelang kita nak mati besok, apa Quran bagi tahu kat kita? Dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang berjiwa tenang. Siapa orang berjiwa tenang? Orang yang bertakwa, jauhi daripada kemurkaan Allah dan sentiasa memperolehi apa-apa saja yang disyariatkan kepada kita dengan mentaati Allah SWT. Maka dengan itu, apa yang akan jadi? Dengan ayat ini, dia kata, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang. Orang yang patuh kepada arahan Allah. Sampai masa irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai masa kembalilah kepada Tuhanmu lah keadaan sama-sama redha. Radiyatan mardiyah. Artinya kita redha kepada Allah, Allah redha kepada kita. Bila kita redha kepada Allah, Allah redha kepada kita. Allah kata, Fadkhuli fi ibadi. Anda hendaklah masuk dalam kelompok hamba-Ku. Hamba-Ku yang semayang tadilah. Kalau tak semayang, boleh jadi makhluk saja, bukan hamba. Hamba mesti semayang kalau ikut Al-Quran. Abdan iza solah. Hamba jika semayang. Ini kena patuh. Jadi apabila kita dah masuk hamba Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kelompok hamba-Ku, wadkhuli jannati. Anda jangan lengah masuklah ke syurga apabila anda mendapat redha Aku kerana sudah menjadi kelompok hamba-Ku. Sebab itu apabila kita tiba dalam bulan Ramadan, Allah membentuk madrasah Ramadan kepada kita dengan syariahnya. Dengan syariah yang sangat baik belaka. Di mana dahlah kita disuruh tak makan kerana beribadat kepada Allah daripada subuh hingga sampai matahari jatuh. Bayangkan kita dengar keadaan lembik, tak makan, tapi kita hidup. Jarang kita dengar orang-orang puasa mati kelaparan. Jarang dengar. Tak pernah. Tapi kita selalu dengar orang mati kerana sakit jantung, darah tinggi, kencing manis kerana makan banyak. Makan banyak merupakan ada implikasi buruk walaupun diizinkan kita makan. Sebab itulah Quran kata, Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tak ada masalah. Tapi jangan membazir. Jangan melimpiaskan kehendak nafsu kita. Bila kita tak makan siang hari, kita wajib juga kena semayang. Kita wajib kena semayang. Sekarang semayang semua pada dalam waktu yang dipentahkan oleh Allah SWT. Kan? Jadi kita dah sebut dah tadi. Bila kita jadi hamba Allah dengan mengucap syahadat, aku bersaksi dengan diriku bahawa tiada Tuhan lain disembah melainkan Allah. Jadi menyembah Allah bukan setakat semayang saja. Puasa itu pun adalah merupakan zikrullah. Ingat kepada Allah. Jadi bila kita ingat kepada Allah bermula daripada ini, jadi kita tak mau buat apa yang dilarang menyebabkan batal puasa kerana ini arahan Allah. Kerana kita puasakan Allah. Bukan puasa kerana disuruh oleh orang. Bukan. Puasa ni betul-betul kerana Allah. Jadi apabila kita berpuasa, dia bagi peluang kita makan. Makan tu pun dengan penuh seronok. Orang yang berpuasa nak buka puasa seronok. Sebab itu dalam hadis dia sebut, Lis-shaimi perhatani. Perhatun inda iftarihi wa perhatun inda liqa'i rabbih. Atau kama qala. Orang berpuasa itu dia seronok dengan dua keadaan. Satu ketika berbuka puasa, masya-Allah, makanan sedap ni makan. Oh, air yang sejuk sangat tu, bubuh air batu lagi tambah nak menghilangkan tu, minum sampai 2-3 gelas. Sunat berbuka puasa dengan kurma, jangan lupa ya. Nabi berbuka puasa dengan kurma. Dia kata Sayyidatina Aisyah, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rotobin. Fa'ilam yajid bitamarin. Fa'ilam yajid hasayatu mimma. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu gemar sangat berbuka puasa dengan kurma, dengan tamar basah. Tamar basah ni tamar masih lagi ditampuk dia, masih lagi ditangkai dia yang basah-basah, belum kering lagi. Tapi ikut musim lah. Kalau nak musim puasa
musim berpuasa itu kena pada ketika buah kurma masak, itulah cara dia. Kalau tidak, puasa ini dia berlari 10 hari setiap tahun daripada musim-musim yang biasa. Maka kalau tak dapat kurma basah ini, Rasulullah akan berbuka dengan kurma tamar. Tamar kering. Tamar kering ni dia boleh tahan setahun. Dan kalau tak dapat juga, kalau tak ada juga, maka Rasulullah kata meneguk beberapa teguk air, kemudian dia bersemayang, barulah dia memakan makanan pukal. Seperti Rasulullah selalu makan roti, manisan, dicampur pula dengan kalau ada daging-daging panggang, kambing ke apa semua, dia orang bagi kepada Rasulullah setelah makan. InsyaAllah ya. Itu cara dia. Jadi, apabila kita mula berbuka puasa dengan penuh keseronokan, maka kita tak lama. Kita buka puasa mungkin dalam 15 minit atau setengah jam. Kalau buka puasa di masjid, zaman dulu-dulu di luar COVID, wah bagus kita buka puasa masjid, dalam 10 minit je terus semayang berjemaah. Tapi sekarang ni dah tak boleh. Kita puasa banyak di rumah. Di rumah lama lah sikit, mungkin sampai 20 minit makan baru pergi semayang berjemaah dengan anak, isteri apa semua. Lepas semayang berjemaah, tak boleh tunggu lama dah. Kita akan berangkat pergi ke masjid atau surau. InsyaAllah dalam COVID ini dibenarkan kita pergi semayang masjid atau surau. Kecuali negeri Kelantan tak boleh dah. Sebab COVID ini telah melanda begitu hebat. Dengan rakusnya nak masuk peringkat bahaya dah di Kelantan. Itu terpaksa lah. Dalam keadaan darurah macam itu kita kena jaga. Tapi bagi negeri-negeri yang masih pergilah sembahyang mengikut SOP yang disediakan oleh pihak pemerintah, dan kita pun pergi sembahyang Aisyah. Lepas sembahyang Aisyah, sembahyang Ba'diyah Aisyah sunat, kemudian kita sembahyang tarawih. Cuma bayangkan kita baru buka puasa, makan baru banyak, mana air yang telan banyak. Tiba-tiba masih di dalam keadaan kita makan kenyang-kenyang, masih lagi dalam keadaan lembab nak bangun, kena pergi sembahyang tarawih. Kita tarawih pula di antara 8 rakaat ataupun 20. Campur pula dengan witir. Jadi kita sembahyang. Inilah yang dikatakan al-muttaqin, orang yang bertakwa. Tak akan siang hari tadi, badan masih lagi baru berbuka, masih lagi bau segar, nak baru nak ni. Tiba-tiba pergi semayang pula. Bayangkan 8 rakaat. 8 rakaat. Jadi kita semayang biasa pun 17 rakaat pun subuh 2 rakaat. Lepas tu tunggu pula sampai zuhur zaman sekarang ni 4 rakaat. Habis saja dalam 8 minit, 10 minit. Lepas tu kita semayang pula asar nanti pula. 3 jam kemudian. Lagi 10 minit. Lepas tu maghrib sekarang kita semayang lagi 6 minit. Sedangkan dalam tarawih ni kalau yang semayang 20, bayangkan direct 20. Kalau semayang pukul 8.30, pukul 10.30 barulah selesai dekat pukul 11. Kalau kita semayang 8 rakaat ni cepat sikit lah, hampir pukul 10 dah selesai dah. Sebab di tempat saya ni pun ramai masyarakat dalam mesyuaratnya bersetuju. Kita buat 8 sudahlah sebab kita ni kerja. Kemudian zaman COVID pula. Pakat buatlah 8. Ada juga yang buat 8, bila semayang witir dia tak buat. Dia balik ke rumah dia, mungkin dia sambung lagi nak cukup 20, tambah lagi 12, tambah lagi 3 pula witir. Itu terpulang kepada ketakwaan masing-masing, kekuatan masing-masing. Alhamdulillah. Itu. Kemudian kita tengok suasana puasa ya. Selepas kita sembahyang tarawih, kita balik mungkin ada lagi makanan yang kita berbuka tadi berbaki, kita makan. Makan-makan tak boleh lama sangat. Paling lewat pukul 11 dah tidur. Sebab besok nak bangun pukul 4.30 pagi. Isteri kita lagi awal dia bangun pukul 4 pagi. Dia masak nasi, kemudian dia panaskan lauk yang berbaki tadi. Kemudian berbuka puasa. Ni kita bersahur. Sahur tu kena. Jangan seseorang itu dia abaikan sahur. Kerana Rasulullah SAW menyebut, dia kata, alaikum bis suhur, fa'inna suhuri barakatun. Anda hendaklah bangun sembahyang suhur, kena bersahur. Sebab dalam sahur itu ada barakah. Ada barakah.
Jadi bila ada barakah, kita ikutlah sunnah Rasul. Walaupun seteguk air, bangun minum air seteguk pun tak apa. Pertama. Kedua, bila seorang tu bersahur, dia terlupa nak berniat puasa esok hari. Tapi dia bangun makan sahur. Itu menunjuk kata dia sudah berniat. Janganlah pula saya tak nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahrul ramadhana, maka saya pun tak mau puasa sebab tak nawaitu. Itu ialah lafaz niat. Tetapi mengapa seorang itu bangun makan sahur? Bermaksud besok dia nak puasa. Maka automatiklah dia sudah berniat. Ini ramai yang kadang-kadang anak-anak kita kadang-kadang, ya Allah tak boleh puasa lah ayah hari ni. Kenapa? Saya tak niat malam tadi, terlupa. Tapi sahur dah sahur. Jadi jangan salah sangka. Bila sahur tu automatik dia berniat. Sebab niat tu bukan talafuz, bukan lapangnya tu. Niatnya lintas dalam hati. Aku bangun makan sahur kan nak puasa esok hari. Kalau makan sahur pun dah memang nak ni dah. Jadi dalam untaian yang saya bagi berkenaan dengan itu, kita lihat sejauh mana kita dapat pungut seperti yang tajuk diberikan. Sejauh mana kita nak pungut rahmat yang Tuhan bagi di dalam bulan Ramadan. Pertama sekali kita dapat mengawal diri kita dalam kawasan peribadatan kerana kita bertakwa. Itu pertama. Kedua, kita tengok isi kandungan di dalam puasa itu pula. Selain daripada disunatkan kita sembahyang tarawih, boleh kata panjang juga, dekat 1 jam lebih, 1 jam setengah habis masa untuk tarawih, kita digalakkan digalakkan membaca Quran. Jangan lupa. Dalam sembahyang tarawih, sebelum saya pergi ke Quran, dalam sembahyang tarawih kita banyak berdoa. Dalam Al-Quran dia ada sebut, apabila kita baca ayat 183, 183 di dalam bab puasa ini, ayat 202 kan, ada sebut, Allah ada sebut berkenaan dengan hendaklah sentiasa berdoa. Apa kata dia? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mari kita dengar tengok. Mengapa dalam puasa tu Allah menggesa kita supaya banyak berdoa? Kebanyakan kita serah doa ni kepada Tok Imam. Tok Imam baca, kita amin. Kalau ikut Al-Quran, dia suruh kita sendiri minta. Wa iza sa'alaka ibadi. Dia kata apabila hamba aku minta kepadaku. Wa iza sa'alaka ibadi. Anni fa inni qarib. Apabila hamba aku tanya aku, Allah kata kepada Nabi, apabila hamba aku tanya aku, katakan mereka aku ini dekat. Fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Dengan syarat apa? Uji budak watadda'i iza da'an. Aku akan memperkenankan permintaan mereka jika mereka memohon. Iza da'an. Da'an ni sebenarnya, da'an. Jika mereka berdoa, aku bagi. Jadi, kita kenalah berdoa. Jangan harap Tok Imam baca. Tapi, kalau Tok Imam baca, kita khusyuk dengar. Boleh juga. Sebab itu imam, eloklah baca doa. Jangan perlahan sangat sampai orang tak tahu apa yang dia baca. Kena baca bagi kuat sikit kalau dia sebagai imam. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, wali faraidika mu'addin, wali salati hafizin, wali zakati fa'ilin. Biarlah mereka aminkan dan memohon maksud ini Allah yang maha mengetahui. Berikanlah keberkatan doa yang imam baca kepada kami, kan kami aminkan. Pun bolehlah. Tapi kalau baca sendiri lagi bagus. Jadi, uji budak watada'i izadaan, jibuli. Maka mereka hendaklah memperkenankan aku sebagai Tuhan. Falyastajib, istijab. Istijab ni arti perkenankan aku sebagai Tuhan mereka. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman dengan aku, la'allahum yarshudun. Moga mereka mendapat petunjuk. Maka mengapa disuruh kita baca Quran dan berdoa? Kita kena berdoa dalam Ramadan. Bila sebut ini saya nak sentuh sikitlah. Berdoa yang paling mustajab ialah ketika hendak berbuka puasa. Ambil masa 15 minit sebelum berbuka puasa, doalah apa saja doa yang kita hafal. Doa Melayu pun tak apa. Tapi kalau ada buku doa panduan yang kita boleh baca sebagai
panduan kita, sebagai renungan kita, itu lagi bagus dengan maknanya sekali. Jadi kita di Malaysia ni tak buat. Tapi kalau saya selalu tiap-tiap tahun buka puasa di Mekah dengan Madinah, tapi dua tahun dah tak pergi sebab COVID. Kita tengok orang di sana memang setengah jam lagi dia turun ke masjid, dah lah dia tak perlu menyediakan makanan. Kerana orang-orang di Mekah, orang kaya di Mekah, mereka menyediakan makanan untuk orang berbuka. Mengapa? Tuhan bagi pahala yang sangat-sangat ajaib kepada orang yang memberi orang berbuka puasa. Banyak bersedekah. Sebab itu dikatakan dalam hadis, kana Rasulullah SAW ajwadun nas fi Ramadan. Rasulullah itu tersangat pemurah di dalam bulan Ramadan. Sepaling-paling manusia yang paling pemurah. Ada makanan di rumah, ada semua ditabur kepada orang-orang yang keliling masjid. Maka dia tak simpan pun. Itu. Hari-hari dia buat macam tu. Kemudian dia kata, kita digalakkan untuk untuk bersedekah bagi orang berbuka puasa. Ini satu daripada maklumat yang kita dapat ni. Mengapa orang beria-ria sangat nak menyediakan makanan berbuka puasa kepada orang berbuka? Kerana balasannya mamfatoroso iman. Lah hadis. Kalau saya tak baca habis pun tak apa hadis ni. Dia kata siapa yang memberi orang berbuka puasa, maka pahala puasa orang yang berbuka dengan makanan si pemberi ini akan dihadiahkan balik kepada penyedia makanan dengan kedua-duanya tidak kurang langsung pahala masing-masing. Pahala puasa dia dapat pahala puasa. Kawan yang menyediakan makanan ni pun dapat juga. Tetapi orang yang berbuka puasa, janganlah pahala puasa dia ambil terus bagi kepada orang yang menyedia makanan. Tidak. Dia puasa dia tetap berganda-ganda juga, dan kepada orang berbuka puasa dapat satu pahala orang yang mengambil makanan yang dia bagi tadi. Maka kalau di Mekah lah katakan 100 orang yang dijamu makan setiap malam oleh orang kaya di Mekah. Dia ambil 100 tempat dalam Masjid Haram, Masjid Nabawi, masa zaman belum COVID dululah. Dia jamu hanya air zam-zam dengan buah kurma. Dan adalah yogurt, adalah roti, adalah sikit sebanyak tambahan lah. Tapi yang wajib pada dia itulah buah kurma dengan air zam-zam. 100 orang satu malam. Seolah dia berpuasa 100 hari. Pasal 100 orang buka puasa dengan apa yang dia jamu. Kalau 100 orang satu hari, dia menjamu orang selama 30 hari. 3,000 orang. Seolah dia 3,000 hari berpuasa. Itu kelebihan yang jangan kali kita ni. Sebab tu dalam tajuk kita ni, adakah puasa tu hanya untuk mengejar pahala sikit tu saja, pahala puasa? Tidak. Dia di dalam keadaan bertakwa ni banyak pemurah Allah turun kepada kita. Dengan syarat kita bersyukur. Kita bersyukur. Bila kita ada duit, kita banyak berderma dekat orang, dapat pahala banyak. Artinya kita bersyukur. Bila bersyukur, Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur dengan nikmat yang aku bagi, ada duit bagi orang makan. Sebab kata almarhum Ustaz Ismail Kamus, duit yang kita himpun banyak dalam bank berjuta-juta, ada bangunan yang besar-besar milik kita, ada kereta yang banyak di rumah kita besar, dia kata itu bukan hak kita, hak orang lain. Untuk sementara saja kita pinjam. Sebab kalau kita banyak bersedekah, yang mati, yang kita sedekah tu lah dihitung, dikira. Yang ada tu kadang membebankan. Zakat bayar ke daripada harta yang kita himpun? Kita ni bila dah himpun ni pun, zakat pun tak mau bayar. Jadi tak cukup juga. Sedangkan rukun Islam yang keempat membayar zakat. Kita tak bayar zakat. Pasal apa dia kata, aku ada rumah takkan nak bayar zakat rumah. Aku ada ni. Dia lupa perniagaan dia banyak tu tak sempat nak bayar. Walaupun pejabat zakat menjerit-jerit tentang wajib membayar ni hingga sampai zakat pendapatan pun, dulu tak ada zakat pendapatan, sekarang dah ada dah. Mengapa? Takut orang itu bergelumang dengan kekayaan, dengan duit yang banyak pendapatan bulanan, tetapi tidak mau berzakat, bersedekahlah. Telah disyariatkan di zaman moden ini, kena zakat pendapatan kena bayar. Bayarlah. Jadi saya nak tarik perhatian berkenaan dengan orang memberi orang makan tadi, menjamu orang makan. Sebab itu adalah merupakan madrasah Ramadan, madrasah untuk menjaga hati kita. Kenapa kita nak menjaga hati kita?
Sebab di dalam catatan ada disebut mengenai syaitan ini, dia kata dia berlari-lari di dalam darah kita. Sedangkan syaitan ini sudah dibelenggu dalam Ramadan. Dibelenggu dalam bulan Ramadan. Tapi apa nama? Ada bunyi inna syaitana yajri min min ibni Adam majra dami fayudayyiqu muharabatan bil ju'i wal saum. Maksudnya sesungguhnya syaitan ni sudah dibelenggu, tetapi dia terlebih awal berlari di dalam darah anak Adam. Maka dia apa nama ni bebaslah. Namun apabila kita berpuasa pada siang hari, fayudayyiqu muharabatan bil ju'i wal saum. Apabila kita lapar tu kerana kita berpuasa, dia membataskan perjalanan syaitan dalam darah kita. Betul lah. Orang berpuasa takkan nak buat maksiat ikut apa yang syaitan nak. Sebab itu kita diminta supaya apabila kita pergi sembahyang tarawih, kita hendaklah apa yang saya sebut tadi, kita banyak berdoa. Selain pada kita doa, kita sendiri doa waktu nak buka puasa. Lepas itu doa selepas buka puasa, kita pergi sembahyang. Di dalam sembahyang tarawih, mengapa mazhab Syafi'i menggalakkan kita membaca doa agak panjang waktu rakaat terakhir tarawih yang 8 ni sembahyang yang 8 selepas baca selepas bagi salam rakaat yang sembahyang yang ke-8 itu ataupun tarawih 68 tu disuruh baca doa panjang. Yang 20 lagilah panjang, tetapi benda ini tak berlaku di Mekah ya. Sebab di Mekah ini doa dibaca di dalam sembahyang witir. Dibaca dalam sembahyang witir. Witir mana? Witir selepas 20 rakaat sembahyang 3. Dalam witir terakhir mereka membaca doa kunut. Baca doa kunut. Kalau kata di Mekah, di Madinah memang kunut tiap-tiap malam. Kita di sini tunggulah hari 14 malam 15 barulah nak baca kunut. Baca kunut. Jadi dapat menyatu je lah. Tetapi di Malaysia ni, di Nusantara ni diganti. Imam-imam yang terdahulu yang datang menyebarkan pahaman Syafi'i kepada kita ini, mereka menyediakan doa sembahyang selepas tarawih. Iaitu pada 2 rakaat yang terakhir. Lepas bagi salam, lepas selawat Nabi semua, dia ada macam mana? Dia ada doa ya. Cuba kita tengok doa ni. Mengapa imam baca doa? Tapi kita kadang-kadang habis saja terus bagi salam, doa tak dengar, cabut lari. Jadi kita rugi. Sebab di dalam puasa digalakkan kita sangat banyak berdoa. Memanglah. Kalau kita tanya siapa para ulama pun, suruh kita banyak berdoa. Yang saya kata tadi, paling mustajab berdoa sebelum berbuka puasa. Satu lagi doa selepas sembahyang tarawih. Doa sebelum apa-apa. Selain daripada membaca Quran. Imam akan baca doa. Dalam doa ini mengajar kita dengan ajaran yang halus yang menjadikan kita berada dalam madrasah Ramadan. Doa ni macam mana? Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Allah maja'alna bil imani kamilin. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami iman yang sempurna. Tengok. Berpuasa jadi iman sempurna. Allah maja'alna bil imani kamilin. Wali fara'idi kamu'adin. Segala fardu yang kau perintahkan kami buat. Wali fara'idi wali solati hafizin, semayang kami jaga. Kena jaga semayang kita ya. Jaga semayang kita. Nak pula semayang berjemaah. Kita tengah hari ini nampaknya separuh orang bersemayang jemaah, separuh orang buat kena jemaah sendirilah. Sebab dah lepas waktu dah. Dan sekarang ni orang sedang duduk semayang berjemaah Zuhur ni. Tak apa, kita dalam siaran. Ini pun fardu untuk kita juga bagi tujuan kita bertazkirah ni. Jadi kena semayang. Wali solati hafizin. Wali zakat fa'ilin, zakat kami buat. Dalam bulan Ramadan wajib kena bayar zakat fitrah. Selain daripada zakat harta, zakat simpanan, zakat emas dan sebagainya, zakat pertanian, zakat perniagaan, wajib kena bayar zakat fitrah. Kena bayar, jangan tidak. Wali zakat fa'ilin, wali ma indaka talibin. Dan apa kemudahan yang kau boleh bagi, kami sedang minta.
Oleh Afrika rojin dan kemaafan padamu kami harapkan. Doa ni cukup cantik. Oleh Afrika rojin. Wabil huda mutamassikin. Dan perkara yang menjadi petunjuk kami berpegang. Jika engkau bagi petunjuk, inilah puasa merupakan madrasah mendidik hati kita, mendidik nafsu kita supaya kembali kepada nafsu yang tenang. Maka kami nak apa nama ni, wali zakati fa'ili wal lima indaka talibin wal ifwa karajin wabil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin. Ini satu perkara lagi. Dalam bulan Ramadan ini, orang masih lagi bergelumang dengan apa nama ni, hiburan. Sedangkan Al-Quran kata innamal hayatud dunya laibu walahun. Kita kalau hidup di dunia ni, cari dunia sangat, dia hiburan dan lalai-lalaian. Permainan dan lalai-lalaikan. Bila kita terlibat dengan hiburan teruk, apa salah hiburan yang menyebabkan kehilangan iman. Seperti para pelakon, kita berlakon dalam bilang judi, dalam iklan judi itu. Ya Allah, bayangkanlah. Sedangkan berlakonlah dalam lemput, seolah kita ni macam banyak mengabaikan. Bukanlah saya nak cakap macam ni, jadi orang terlalu warak pula, larang orang jangan berlakon dan sebagainya. Tetapi sejauh manakah kita memaparkan diri kita dengan lakonan, dengan wajah kita yang cantik tampan bagi wanita yang apa nama ni, comel, yang cute sangat, cute mute sangat ni, nak bagi orang tertarik dekat kita. Sedangkan kalau kita menikah besok, seorang je suami kita, macam mana nak layan semua orang? Tapi dengan kita berlakon macam ini, orang banyak tertarik dekat kita dan ada mempunyai nafsu berahi mereka kepada orang yang cantik-cantik. Jadi sebab tu di dalam ni dia kata wa'anil lawi mu'ridin. Perkara-perkara yang boleh menjadikan kelalaian untuk menyatumu, kami tolak. Kita mengaku dalam sembahyang tarawih, perkara yang menjadi hiburan kami nak tolak. Wa'anil lawi, perkara yang melalaikan kami tolak. Wa'ala sariratil qa'id, wa'ala sariratil wa'ala sariratil qa'idin, wafil jannati dakhilin. Kami naik mohon kepadamu dalam sembahyang ni, lepas sembahyang ni, untuk masuk ke dalam syurga dan nak tidur di atas katil yang sangat baik. Apa ni, dia ada disebut lagi. Wafil jannati dakhilin, kemudian dia ada sebut makanan dalam syurga pun ada kita minta. Mengapa? Ayat tu panjangnya, saya tak baca doa ni. Namun nak bagi tahu kata, mengapa kita terpaksa membaca doa panjang ketika mana kita berada di dalam waktu berpuasa. Sebab meletakkan diri kita kepada orang yang bertakwa dan selalu memohon kepada Allah. Kerana Ramadan ini adalah madrasah hati kita. Mengawal nafsu, jangan terjebak dengan syaitan. Syaitan telah dibelenggu. Maka sebab itu kita dilarang jangan membazir. Perkara yang saya nak sebut lagi, di antara satu takwa madrasah Ramadan, kita hendaklah menjaga membazir. Kerana membazir itu kawan syaitan. Apa amalan yang berlaku dalam Malaysia ini, ada pasar Ramadan. Dulu pasar Ramadan, ya Allah punya hebat. Saya baru-baru ni pergilah ke satu tempat. Bolehlah pergi sebab jabat saya di situ. Jadi tak pernah saya pijak ke situ. Tapi oleh sebab saya ada basikal sebuah dekat jabat saya naik basikal pergi sembahyang asar di Masjid Rahimah. Lepas tu balik saya kata nak tengok apa orang nak berniaga dekat pasar Ramadan ni. Saya pun kayuh basikal pergi, tungkap basikal, kunci dan masuk. Bila masuk ikut prosedur lah. Tetapi apabila sampai ke tempat jualan, ya Allah, prosedur ataupun apa nama ini, SOP ni langsung tak ikut. Macam mana tak tertularnya penyakit ini? Sebab itu kita tengok ramai ada di tempat ni, di Kelantan sudah buang, di Kedah tutup banyak, di banyak Selangor pun ada ditutup pasar-pasar Ramadan. Sebab tak ikut sup yang boleh menyebarkan COVID-19 ini. Sedangkan kita dalam puasa patut benda ni tak ada. Yang pelik, mengapa ada pasar Ramadan? Di luar Ramadan tu pasar dia macam lain sikit. Pasal ramai orang nak pergi membeli barang-barang makanan juadah berbuka puasa. Artinya, adakah kita berpuasa kerana nak makan? Kalau kita berpuasa kerana nak makan, lebih baik makan, jangan puasa.
Ini puasa juga. Lepas tu beli makanan yang menarik perhatian, yang selera kita nak sangat, kita beli. Kadang-kadang sampai tak muat tangan. Tapi percayalah, isteri kita di rumah, dia dah balik kerja awal-awal. Kalau yang bekerja, kalau duduk di rumah, dia awal-awal lagi dia siapkan makanan untuk orang berbuka puasa. Kenapa? Isteri kita ni Allah bagi pahala yang hebat kepadanya. Selain pada menjaga anak-anak kita, jaga kita, dia menyediakan makanan puasa kepada kita. Kalau dalam sebuah rumah ada 5 orang, 4 orang anak, seorang suami, maka isteri kita memperolehi pahala puasa 5 orang. Isteri, suami seorang, anak 3 orang. Jadi 4, 5 kan. Jadi dapat pahala banyak. Namun kalau kita pergi ke pasar Ramadan, kita beli sebanyaknya, tak cukup tangan. Kadang-kadang air batu yang di rumah dah ada, dah beli lagi di rumah, di pasar Ramadan bawa balik. Buat sendiri pun boleh. Kecuali yang tak ada macam air tebu, tak ada, tak apalah beli. Tapi kalau macam air biasa, air oren dan sebagainya tu, boleh buat sendiri di rumah lagi. Boleh kita adun dengan begitu baik. Kan tak ada masalah. Dengan harga yang sangat terdana. Jadi kita membazir. Dah beli banyak bawa balik. Isteri kita pun buat 2-3 jenis kuih. Kita beli pula 3-4 jenis kuih. Berbuka puasa dengan 3 biji kurma, 2-3 ketul kuih, minum air 4-5 gelas, habislah. Dan nak pergi sembahyang maghrib dah. Kemudian makanan yang baki tu siapa makan? Tak apalah, kita tinggal lah. Balik sembahyang tarawih kan kita makan. Balik tarawih dah mengantuk sangat dah. Pukul 10.30, pukul 10.30 tengah makan sepotong dua, dah tidur. Kadang-kadang kalau yang tak makan nasi tadi, balik makan nasi dulu. Lepas makan nasi, pasal kita kena, orang Melayu ni, orang Malaysia, orang Nusantara kena makan nasi. Kalau tidak, lembik sangat-sangat. Saya memang tak boleh tinggal nasi. Jadi bila dah makan, dah kenyang, dah kuih pun tak mau makan lagi, pergi tidur. Pukul 11.30 nak kena tidur dah. Esok pukul 4.30 nak bangun. Tidur. Jadi makanan tadi ni pagi besok, isteri kita selepas sembahyang subuh, dia masuk ke dapur, tengok banyak lagi baki makanan. Makanan ini tidak akan dimasuk dalam peti air sejuk lagi dah. Sebab dah makan dah semalam. Bakinya masuk dalam tong sampah. Itu semalam dia katakan ada 30,000 tan dalam bulan Ramadan ini. Pihak berkuasa tempatan mengangkut bahan-bahan makanan yang terbuang, pembaziran 30,000 tan. 30,000 tan. Ya Allah. Sedangkan berlaku pembaziran. Membazir itu kawan syaitan. Yang kita membazir itu dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini syaitan telah dibelenggu. Habis apa yang jadi syaitan? Masalah dia. Takkan kita kata nak orang yang berpuasa nilai syaitan. Sedangkan syaitan dah dibelenggu. Yang syaitan ada yang berlari dalam ni. Seperti hadis kata tadi, syaitan itu berlari di dalam darah anak Adam. Dia dah masuk dalam siap-siap dah. Dia kaku dekat situ dah. Yang belenggu syaitan-syaitan luar tu. Syaitan di dalam masih ada lagi. Ini nak kena jaga betul-betul. Ya. Okey. Jadi bila kita membazir tu kawan syaitan. Jadi ada pasal Ramadan. Dah lah tak ikut sok. Waktu asar pula tu tengok semua orang pakai tak sembahyang. Banyaklah yang meniaga tu tak sembahyang. Yang pelik saya tengok ada pula muzik pula. Bawa dengan pasukan gitar pun ada. Gendang, bom, macam-macam lah. Main menyanyi pula. Gonggang. Saya kata Masya Allah, orang ni tak puasa ke? Tapi dalam tu celoteh dia, wah, menggalakkan orang berpuasa gitu gini. Menyanyi dengan muzik ni apa hal? Sedangkan dalam Quran tu wa'anil lawi mu'ridin, perkara yang melalaikan orang, kena buang. Itu masuk di antara keimanan yang kita mesti hadapi di dalam bulan Ramadan. Kena kukuhkan diri kita. Lepas itu kita pergi lagi pula. Apabila kita melakukan perkara-perkara yang lazimnya berada di sekitaran Ramadan kerana kita dalam
madrasah menjaga diri kita, madrasah Ramadan. Ramadan itu dia membentuk kita menjadi orang al-muttaqin, mengawal nafsu diri kita, mengelakkan pembaziran, dan ukhuwah Islamiah di antara kita lebih kuat. Sembahyang tarawih bersama, ada orang pula bawa pergi makanan buat murai jamu orang makan, nak dapat pahalanya. Sebab apa? Bila kita berkumpul yang diizinkan oleh Allah SWT, Nabi pesan dengan satu hadis. Dia kata kalau nak masuk syurga dengan senang, afsyus salam, beri dan jawab salam. Bila berjumpa kawan-kawan ramai. Wa it'amu ta'am, jamu orang makan. Jangan kedekut, jamu orang makan. Itu di luar Ramadan pun berlaku. Dalam Ramadan lagilah hebat, kita dah sebut dah tadi. Lepas tu dia kata apa lagi? Wa aqimus solata bil-laili wan nasu niyamun. Bangun sembahyang belah malam ketika orang lain tidur. Jangan lupa, kalau kita bangun daripada tidur malam sebelum sahur, kita terjaga 4.30. Kita makan nanti pukul 5 sebab 5:28 nanti kita dah nak berhenti. Apa yang akan berlaku kepada kita ialah lama lagi kita nak nak sembahyang subuh. Ataupun ada masa lagi 20 minit kita nak sahur. Apa salahnya bangun sembahyang tahajud 2 rakaat? Bila sembahyang tahajud 2 rakaat tu, saya nak mengambil perhatian kita semua. Kita sudah tutup sembahyang sunat dengan witir tadi. Tak ada lagi dah sembahyang sunat hingga sampai subuh. Lepas azan subuh baru ada sembahyang sunat. Jadi tak boleh sembahyang sunat. Habis bagaimana nak sembahyang tahajud? Bagaimana sembahyang tahajud? Sembahyang tahajud dalam Ramadan cukup mahal harganya. Cukup tinggi nilainya. So nak sembahyang. Jadi para ulama mengatakan kita buka sembahyang witir 1 rakaat sebelum sembahyang tahajud. Usolli sunatul witir rakaatan lillahi ta'ala. Rakaatan, 1 rakaat. Ya Allah Tuhanku, aku sembahyang witir 1 rakaat. Sunat witir 1 rakaat kepada Allah Ta'ala. Ya, lepas tu kita baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul bin nas. Lepas itu kita rokok, sujud semua, bagi salam, bangun sembahyang tahajud. Mengapa? Bila sembahyang tahajud kita rajin, ini ambil lah dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Allah memberi jaminan. Apa jaminan dia? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam-malam yang anda lalui itu, bangunlah sembahyang tahajud kepada Tuhanmu. Bangun sembahyang tahajud. Semoga anda diletakkan di sininya di tempat yang paling terpuji. Sebab itu dia kata afsyus salam, bagi jawab salam, berjumpa dengan kawan. Wa it'amu ta'am, jangan lupa jamu bagi orang makan, khususnya dalam Ramadan. Wa aqimus solata bil-laili wan nasu niyamun. Maka bangunlah sembahyang malam ketika orang lain tidur, kita bangun sembahyang malam. Jawapan dia, wa yadkhuluna al-jannata bisalamin. Mereka ini bakal masuk surga dengan penuh dengan penuh kesejahteraan. Oh, hebat sekali. Saya ingat ada lagi, tapi kalau tengok masa kita ni ada dalam beberapa minit lagi, kok ada soalan-soalan. Jadi saya ada banyak buat preparation juga, tapi tak ada nak sebut banyak-banyak mana. Cuma satu lagi saya nak bagi tahu sebelum pergi kepada soalan. Dalam sebuah hadis, riwayat Al-Baihaqi mengatakan, Nabi pesan. Dia kata, man lam yada' qaula zuri wal amalu bih falaysa lillahi alaihi hajatun fi an yada'a ta'am wa syarabah. Dia kata sesiapa yang tidak dapat meninggalkan percakapan buruk, percakapan yang tak senonoh dalam masa berpuasa ini, dan dia melaksanakan mengamalkannya, maka Allah kata dia tak payahlah berhajat kepadaku untuk melakukan puasa dengan tidak makan tak minum. Aku tak mau terima sama sekali dia punya cakap-cakap buruk dia. Cakap buruk ni berlaku macam mana? Sikit lagi cakap buruk yang berlaku macam mana? Ini dalam masa kita dalam puasa ni, ramai orang menggunakan handphone untuk hantar viral, membiralkan berita-berita buruk. Seorang hantar kepada hantar kepada
suruh 10 orang. 10 orang hantar kepada 100 orang lain. 100 orang lain hantar kepada 1000 orang. Akhirnya kita nanti akan masuk neraka kalau berita yang kita bawa itu tak betul. Ini tak boleh sama sekali. Sebab apa? Di dalam Al-Quran dia sebut. Dia kata wala tuti' kullan khallakin mahin hammazim masya'in binamim. Jangan sekali-kali kamu patuh setiap orang yang berlaku akhlak yang sangat buruk. Mereka ini ialah penyebar fitnah dan memburuk-burukkan orang lain. Ini tak boleh. Surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. Satu lagi Nabi kata la yadkhul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang menyebarkan berita-berita palsu yang menyebabkan orang lain akan teraniaya dan terhina dengan berita dia. Itu di antaranya kita memenuhi kendak-kendak dalam puasa ini supaya lengkap puasa kita dan jauh apa yang dilarang oleh Allah SWT. Buat segala kebaikan yang saya bayangkan tadi insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ini saja dulu, kita beri peluang kalau ada soalan masuk. Insya-Allah. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas intipati-intipati tazkirah yang sangat membuka minda dan mata semua. Dan banyak Ustaz sentuh berkenaan pahala, keberkatan Ramadan, ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, fadilatnya. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada tazkirah yang telah disampaikan Ustaz sebentar tadi. Baiklah, kita sudah sampai ke sesi soal jawab. Ada sebarang pertanyaan daripada warga kerja KUAP? Dipersilakan. Boleh type soalan anda di chat box di bawah tu. Setakat ini, okey, kejap ya Ustaz kalau ada. Sesiapa yang ingin tanyakan soalan kepada Ustaz, ambil peluang ini dan tanya Ustaz. Berkenaan Ramadan, berkenaan ibadah atau apa saja. InsyaAllah Ustaz boleh tolong jawab. Okey, kalau tak ada lagi kita tambah sikit. Okey Ustaz. Kalau tak, saya nak beritahu bahawa ada soalan silakan. Ya, Ustaz nak nak teruskan dengan soalan dulu ya. Ada satu ni daripada Encik Azhar. Ramadan adalah madrasah supaya kita bertakwa Ustaz. Apakah bekalan atau amalan yang boleh kita bawa keluar dari Ramadan? Alhamdulillah. Pertama sekali apabila kita masuk dalam madrasah Ramadan, Ramadan ini meletakkan kita dalam prinsip takwa yang sangat tinggi dan kita rapat dengan Allah. Dikatakan dalam sebuah hadis, setiap malam semua malaikat akan turun melihat orang berbuat ibadat. Orang berbuat ibadat sampai di sembahyang subuh. Jadi apakah bekalan yang kita nak dapat daripada keberkatan Ramadan ini? Pertama, dia menggalakkan kita sembahyang berjemaah. Dan digalakkan kita buat perkara sunat. Ini galakan ya, kalau kita nak ingat. Kalau kita lakukan satu perkara fardu di dalam Ramadan. Contohnya kita sembahyang zuhur, satu fardu. Satu fardu kita sembahyang, dia seperti kita sembahyang 70 fardu di waktu lain. Kalau kita pergi sembahyang pula fardu ini dalam jemaah, kita dapat 27. Jadi cuba tengok ganda dia. 70 kerana sembahyang fardu. Dibagi lagi 27 dalam tu pula. Itu baru setakat ini. Kalau kita pergi berpuasa di Mekah pula sehari sama dengan 1000 hari di tempat lain. Tapi sayang masa COVID ni dia tutup, tak boleh masuk. Saya boleh katakan 20 tahun kebelakangan hari tu ni lepas kita berhaji, tiap-tiap tahun pergi sana nak mencapai. Tapi saya tak kisahlah. Jangan kata bagusnya Ustaz dapat pergi tiap tahun. Saya ni kerja saya bawa orang pergi ke sana. Kerja saya. Kalau hati tu nak pergi sangat-sangat takut kalau macam tu. Nak bawa orang. Tetapi Allah bagi peluang barakah pada saya bila bawa orang tak kena buat juga. Jadi saya pun ni lah. Kalau kita puasa di sana dapat seperti 1000 di kali tempat lain. Kita sembahyang di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram, beriman ke Masjid Haram perlu dapat 100,000 pahala berbanding tempat lain. Itu kalau kita buat di Mekah lah, di Mekah. Tapi kalau di sini, bak ganda pahala siapa yang buat perkara sunat seperti dia buat fardu. Macam dia sedekah. Dia sedekah seolah dia berzakat. Kalau dia sembahyang fardu seperti dia sembahyang 70 kali tempat lain. Itu di antaranya. Itu baru sikit. Pasal soalan ringkas, saya jawab ringkas. Artinya,
Setiap pernafasan kita dalam puasa dengan patuh taat mengikut peraturan yang Allah bagi, Allah akan turun ke seluruh pahala yang kita tak nampak. Dan pahala ni hanya dapat tengok ni. Saya nak tanya apa nama ni moderator, nak tengok tak pahala kita? Nak tengok tak? Nak Ya. tengok senang. Siapa nak tengok pahala cepat, mati cepat. Dia boleh tengok pahala. Dia di kubur nampak pahala. Lah ni tak nampak. Kenapa tak nampak pahala tu? Kerana Quran sebut dalam ayat yang kedua, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman ni ialah orang yang percaya kepada benda-benda yang gaib. Benda gaib tu, pahala tu gaib. Dia tak ada di sini. Dia nanti nak kena tunggu mati dulu. Ataupun syurga ni di pada masyarakat esok baru ada. Sebab itu kita kena berkecimpung membuat segala amal kebajikan dan tolak sama sekali segala kejahatan supaya dia jangan merosakkan puasa. Wallahu alam. Okey. Baik Ustaz. Okey. Soalan seterusnya Ustaz. Apa ni Ustaz cakap berkenaan pahala adalah sesuatu ganjaran yang kita tak nampak, bersifat spiritual. Jadi apa motivasi terbaik untuk kita bangkit dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kadang-kadang kita hamba yang lemah ni, kita kadang-kadang okey solat fardu cukup, tapi nak buat lebih daripada tu, okeylah nantilah, kemudianlah, ada banyak kerja lah, you know. Lepas tu bulan Ramadan ni kita lebih sikit just because kita ada ganjaran pahala tu. Tapi yang lain-lain tu sebab lain kita tak nampak kan Ustaz. Jadi macam mana nak memotivasikan diri Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Betul. Pahala satu benda yang berbentuk spiritual. Dan kelazatan pahala tu ketika hidup dunia ni kita tak rasa sangat. Kita tak rasa. Tetapi jangan lupa keberkatan ada dalam dia. Keberkatan adalah mengapa kita dapat kerja di tempat ini. Mengapa kita semayang tiba-tiba dapat rezeki lebih. Mengapa kita dielakkan daripada kemalangan dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu dorongan Allah untuk kita jauh daripada perkara yang jahat. Dan kita memotivasikan diri kita dengan melakukan perkara yang baik. Maka, apa yang akan jadi kesan kepada kita apabila soal pahala ini dia tidak memberi rasa ketika di dunia ini. Dia ada di akhirat besok waktu baik. Tetapi berbanding dengan perkara jahat. Perkara jahat ini dia berbentuk rasa yang sekarang kita dapat. Macam kita menyintai seorang perempuan. Kita dah ada seorang isteri. Tapi ada perempuan lain ganggu-ganggu. Kita pergi seronok dengan dia. Rasanya kalau boleh, tak tahu saya ni tak pernah lah rasa macam tu lagi. Kita nak cakap jugalah kan. Katalah kalau kita minat kepada seorang perempuan tu. Dia dah goda gitu cukup-cukup. Kita sanggup pergi dekat dia kerana kita memperolehi keseronokan. Tapi rupanya dalam keseronokan yang kita buat tu, hati sangat seronok. Syaitan penuh dengan kita. Tapi dosa yang kita tak nampak itu sedang mengungguli perbuatan kita. Jadi, apa yang nak buat keputusan kita buat ni ialah apa yang kita dapat ambil keputusan. Sekiranya kita dah puasa, kita boleh kekang diri kita dengan tidak melakukan pembaziran, kita mematuhi segala arahan untuk buat kerja-kerja sunat saja seperti sembahyang tarawih, maka bagaimana kita nak gandakan pula apabila selepas puasa? Sebab itulah kalau kita lihat, lepas bulan Ramadan dia datang Syawal. Syawal sudah masuk bulan haji. Lepas tu orang tak pergi Mekah lagi. Dia disunatkan kita membuat 6 hari puasa dalam bulan Syawal. Man shoma Ramadana summa ataupun syatta min Syawal ni kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa selama sebulan Ramadan, kemudian diikuti dengan Syawal sunat pula 6 hari, jadi 36 hari, seolah dia berpuasa setahun. Sebab gandaan satu kebaikan yang kita buat 10 kali. Kalau kita dah puasa 36 hari kali 10, 360 hari. Jadi sebab tu dianggapkan sebagai kita puasa selama setahun. Itu kira-kira matematik dalam agama. Dia macam tu. Tapi benda ni kita tak nampak. Maka selepas puasa ni, kita lihat ya peluang-peluang. Bagi orang yang nak pergi menunaikan kebutuhan haji, melengkapkan amalan puasa dia dapat pergi haji pula. Maka dia terus boleh dikatakan segala keampunan dosa yang diberi kepada dia oleh Allah SWT dalam Ramadan dia buat betul-betul tu, disambung pula dengan gandaan pahala ketika dia menunaikan haji. Lagi banyak pahala Tuhan bagi.
Jadi bagi kita yang tak pergi ni, apa kita nak buat? Memang payah nak pergi haji dah tahun-tahun ni. Apa kita nak buat? Jauhi daripada segala perkara yang maksiat. Hiburan jangan sangat, kelalaian tak mau semayang tu jangan sangat, kena masuk tu terus semayang. Kalau dapat, carilah apa nama ni, surau-surau masjid semayang berjemaah. Semayang je, habis semayang habis. Buatlah perkara lain yang dihalalkan oleh Allah, asalkan jangan lalaikan semayang. Sebab apa? Sebab saya nak sebut dalam satu ayat Quran. Dia kata, qad aflahal mu'minun. Sungguhnya, apa nama ni, berjayalah orang yang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Pertama semayang dia khusyuk. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, orang yang pakai melalaikan dia tolak. Dia tolak pakai lalaikan sampai tak mau beriman, tolak. Menyanyi sampai siang malam tak semayang apa, tolak. Tunjuk aurat kat orang lah, tolak. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Zakat dia bayar. Ada duit. Dia hidup ni dia tuntut kita jadi kaya kerana boleh bayar zakat. Lepas tu walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang jaga kawal nafsunya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali dia boleh lepaskan nafsu kepada isteri dia saja. Kahwinlah. Isteri not iswan. Dia isteri, not iswan, not istu but isteri. Boleh faham tak? Tak faham. Okey, kepada Maksud tersirat tu Ustaz. Tersirat tu tak? Auma malakat aymanu, ataupun dalam zaman dahulu kalau ada hamba saya perempuan boleh ditiduri oleh tuan dia, boleh. Ada sebab yang tertentu. Mal dulu, lepas tu dah dihapuskan perhambaan ni, tak ada lagi dah. Kemudian Mani bertara wara azalika paulaika muladun. Siapa yang buat kerja nafsu lebih daripada isteri dia untuk orang lain, dia memang melampaui batas-batas yang diberi oleh Quran. Kemudian satu lagi, ini pasal iman ya. Dan pasal iman ada 7 perkara dalam keimanan ini. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang menjaga tanggungjawab amanah. Amanah dia jaga dan menunaikan janji. Dia tunai janji. Dan satu lagi, wallazina hum ala salatihim yahafizun. Orang yang hidupnya menjaga sembahyang dalam waktunya. Jawab daripada Al-Quran, ulaika humul warisun. Orang ini bakal mewarisi allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang ini akan dijanjikan pewarisan surga Firdaus kekal abadi di dalamnya. Itu jawab balik kepada soalan apa kita nak buat dengan pahala yang invisible yang tak nampak ini. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz. Kita ada satu lagi soalan daripada Encik Azuddin. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah pada siang hari kita tidak jaga betul-betul ibadah yang wajib macam solat 5 waktu, tetapi pada malam hari kita betul-betul fokus, katalah buat solat tarawih 20 rakaat dan sebagainya Ustaz. Apa pendapat Ustaz? Begini. Yang sembahyang apa nama ni fardu siang hari dalam bulan Ramadan itu, kalau kita tidak upaya, macam kita bekerja ni memang payah upaya dia terhad sikit untuk nak sembahyang berjemaah. Kalau kita tak pandai betul-betul di satu-satu keadaan atau kawasan, khususnya kerja di bahagian factory ini, amat susah nak pergi sembahyang berjemaah. Namun mesti sembahyang di dalam waktu juga. Mesti sembahyang dalam waktu. Walau mencuri kepada majikan tetapi tidak mencuri hak Allah. Ambil uduk siap-siap, pergi. Takkan dalam tempoh 4 minit kita tak boleh kot. Pergi buka kasut, dah ada uduk siap-siap. Kita bilik air, takkan dia larang kita pergi bilik air. Ambil uduk siap-siap, buat kerja, masuk fardu je. Maaflah saya nak pergi. Pergi 4 minit je sembahyang, lepas tu bagi salam. Itu sepaling tak boleh jaga sembahyang dalam waktu. Kalau boleh sembahyang berjemaah, setengah tempat tu dia terus apa nama ni, dia buat sembahyang jemaah tapi dia larang jangan ambil masa yang panjang, jangan tazkirah. Okey. Jadi apa yang saya nak sebut sini, Quran kata sembahyang dalam waktunya. Walladzina hum ala salawatihim yahafizun. Orang yang melihara sembahyangnya. Kalau macam itu kedudukan dia, malam nanti dia ganda balik amal ibadat yang tidak ada dalam bulan lain. Seperti tarawih, baca Quran, bersedekah, tadarus Al-Quran. Sebab Al-Quran ini dalam hadis dah sebut, dia kata as-saumu Al-Quran yasma'ani yaumil qiyamah. Baca Quran dalam bulan Ramadan dan puasa Ramadan, dua-duanya memberi syafaat dalam bulan Ramadan. Memberi syafaat pada masyarakat. Ketika Allah menanyakan soalan-soalan kepada kita di hadapan Allah SWT di Yaumul Hisab nanti. Wallahu a'lam. Okey, nampaknya Ustaz, masa amat mencemburui kita Ustaz. Kalaulah kita boleh luangkan lebih masa
InsyaAllah mungkin di Tazkirah akan datang ataupun program-program KUAP akan datang Ustaz. Nah, dan InsyaAllah. dengan itu ya, berakhirlah sesi soal jawab dan kita tiba di penghujung Tazkirah Ramadan pada kali ini. Terima kasih Ya, atas perhatian diberikan sepanjang 1 jam lebih ni. Alhamdulillah bersama kami. alhamdulillah. Kita berpisah, ada beberapa peringatan yang ingin saya kongsikan. Pertamanya, pihak Ya, Jabatan Komunikasi Korporat ada menyediakan tabung sedekah di setiap tingkat di Pejabat Utama Kuala Lumpur dan di tingkat 11 di Pejabat di Cyberjaya. Saya memohon dengan seikhlas hati kita sama-sama memenuhkan tabung dan bersedekah sepanjang bulan Ramadan ni, insya-Allah. Dan untuk makluman semua, kutipan derma ini akan disalurkan kepada anak-anak yatim Rumah Bakti Al-Kausar di mana terdapat lebih 30 kanak-kanak yang tinggal di rumah ini yang berumur di antara 4 tahun hingga 17 tahun dan juga Rumah Pertubuhan Kebajikan Nur Ain di mana terdapat 26 kanak-kanak yang berumur 7 hingga 17 tahun dan kedua-dua rumah anak yatim ini terletak di Bangi ya. Keduanya, jangan lupa untuk menimbas QR code yang akan dipaparkan sebentar saja lagi untuk merekodkan kehadiran anda. Dan yang terakhirnya, jangan lupa ikuti inisiatif-inisiatif di bawah Kasih Kuap yang dianjurkan oleh Jabatan Komunikasi Korporat yang akan dijalankan sepanjang bulan Ramadan ini. Antaranya Tazkirah Ramadan, kita ada kali ketiga dan keempat, insyaAllah akan datang tabung sedekah Ramadan sepanjang bulan ini, Ihya Ramadan di masjid-masjid terpilih, sumbangan baju raya dan iftar bersama anak-anak yatim dan sumbangan Ramadan kepada rumah orang-orang tua. Sekali lagi setinggi-tinggi terima kasih kepada Ustaz atas kesudian meluangkan masa. Ada kata-kata terakhir atau maybe Ustaz boleh titipkan doa untuk kami semua Ustaz di KUAP? terima kasih. Alhamdulillah. Pertama sekali, bukan pertama lah, akhir sekali kan. Akhir sekali nak ucapkan terima kasih kepada peminat-peminat yang mengikuti tazkirah ini. Semoga Allah memberikan ini. Sebab man hadara majlisal ilmi fi ramadana kataballahu lahu bi kulli qadami ibadatan sanatin wa yakunu ma'ayatatal ash. Sesiapa yang melangkah selangkah ke majlis tazkirah Ramadan dalam bulan Ramadan ini, maka setiap langkah yang dia menuju ke tempatnya, Allah memberi pahala beribadat selama setahun. Tapi kita sekarang ni pakai maya ya, pakai dengar dekat telinga pun. Artinya kita kosok ke sana tu masih lagi diberi pahala oleh Allah SWT. Dia ada 5 perkara tu, saya sebut satu saja dulu. Maka oleh itu kita hayatilah Ramadan ini dengan penuh rasa insaf diri dan beradalah kita di dalam madrasah Ramadan. Dia memupuk jiwa kita ke arah murni, ke arah keimanan, ke arah ketakwaan. Dan kita akhiri dengan doa semoga Allah merestui kita dan menerima segala amal kebajikan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'ambudana wa tamin takdiruna ya Allah. Ya Allah Tuhan kami bersembahyang, terimakanlah seluruh sembahyang kami. Kami melakukan puasa, terimalah puasa kami. Kami bangun qiyamul lail, terimalah qiyamul lail dan memberi ganjaran yang banyak. Serta letakkanlah kami dalam zumrah orang yang beriman. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami bermohon kepadamu untuk berada sentiasa dalam redha-Mu dan berikanlah kepada kami keampunan yang tinggi. Serta letakkanlah kami bersama-sama dengan ibu bapa kami di pangkalan orang-orang yang beriman dan masukkanlah kami ke syurga-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma barik lana ramadhana. Allahumma balighna lailatal qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah peluang kepada kami 10 malam terakhir supaya kami tidak cuai sama sekali menghadiri majlis perhimpunan sembahyang tarawih kami, supaya kami akan menempuh satu malam yang amalan malam itu lebih kurang kami melakukan amalan di sisi Allah selama 83 tahun lamanya. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami ringan tangan untuk bersedekah setiap malam, walaupun RM1 setiap malam 10 malam terakhir. Supaya kalaulah sedekah ini terjatuh pada malam Lailatul Qadar, seolah kami bersedekah selama 83 tahun.
itulah nikmat kebesaran, ganjaran pahala yang kau janjikan dalam Al-Qur'anmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi amin taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal Inna wa karim. minkum Terima kasih taqabbal. banyak. Amin.